tentang tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia tu telah berlaku, maksudnya yang telah berlaku. Okey, sebab tu dalam sejarah penerangan tu, penjelasan, ulasan tu semua adalah tentang keadaan ataupun peristiwa atau kejadian yang pernah berlaku. Dan benda yang berlaku ini adalah tentang tingkah laku manusia. Okey. Dan nak cakapnya, macam saya cakap tadi, tafsiran ni dia boleh dilakukan dalam berbagai pandangan. Okey. Maksudnya sekarang seorang sejarawan tu dia memang bebas melakukan pentafsiran, tak ada halangan. Okey. Dan nak cakapnya pada zaman moden ni, sejarawan ni dia tak, nak cakapnya dia tak mentafsir ni berdasarkan agama. Okey, sebab kan seorang sejarawan ni dia kena memisahkan diri unsur-unsur agama, unsur-unsur nilai dalam diri dia. Maksudnya semua benda tu mereka akan ketepikan dan menjadi seorang sejarawan yang neutral lah. Sebab tu tafsiran pada zaman sekarang dia tak sama macam dulu. Contohnya macam zaman pertengahan, zaman gelap. Okey, agama ni memang sangat dominan lah dalam tafsiran sejarah. Bukan saja pentafsiran, penulisan sejarah tu memang berkait rapat dengan agama. Okey, so ini berbezalah, dia berbeza mengikut peringkat-peringkat yang seterusnya. Dan pada zaman sekarang, maksudnya dah moden ni, nak cakapnya bukan sejarawan barat saja, seluruh dunia ni mereka kurang, bukan tak ada tapi kurang lah. Nak cakapnya kalau ada 1000 tu mungkin 2-3 orang dia lakukan pentafsiran berdasarkan kepada keagamaan tu, bukan tak ada terus. Okey. Dan nak cakapnya tafsiran ni mestilah dilakukan berdasarkan kepada sumber, sebab kita orang sejarah. Okey, bila orang sejarah, benda yang sangat penting, sebab kita dah belajar tentang fakta kan. Okey, fakta tu merupakan tulang belakang kan, sebagai panduan kepada pada sejarawan. Sebab tu bila fakta ni dia berkait dengan sumber. So bila seorang sejarawan tu dia melakukan pentafsiran, dia menjelaskan, dia menerangkan, dia menganalisa tu, maksudnya dia mestilah berdasarkan kepada sumber. Kalau dia tak menjelaskan pentafsiran itu berdasarkan kepada sumber, maka dia tidak dianggap sebagai penulisan sejarah. Nak cakapnya proses pentafsiran ni, macam seorang sejarawan tu, dia yang pertama dia mesti kena cari sumber. Itu yang sangat penting. Okey, kalau awak ingat lagi, sumber tu dia ada 4 kan. Sumber primer, sumber sekunder, sumber arkeologi dan sumber lisan. Daripada sumber itu, seorang sejarawan tu dia mesti melakukan kritikan sama ada sumber itu benar ataupun tidak. Okey, kalau dah melakukan kritikan luaran, kritikan dalaman, maka sumber itu telah benar, dah disahkan benar. Okey, dia akan mendapatkan fakta daripada sumber tersebut. Okey. Bila dia dah dapat fakta, okey, dia maksudnya dia baca sumber tersebut. So bila dia baca sumber tersebut, dia dapat fakta-fakta dalam sumber tersebut. So seorang sejarawan tu dia mula mentafsir apabila apa yang dia fahamlah tentang fakta tersebut berdasarkan kepada sumber dia baca. So dalam sumber itu ada fakta, berdasarkan fakta itu dia dia mula memahami sebenarnya apa yang berlaku. Okey. So bila dia dah faham, barulah dia mula mentafsir. Maksudnya mentafsir ni dia menjelaskan, dia menghuraikan, dia menganalisis macam saya cakap tadilah. So itu prosesnya dalam penulisan sejarah. So bila dia dah menghuraikan, mentafsirkan, dia dah mula menulis, maka akan terhasillah penulisan sejarah. Itu proses pentafsiran itu. So nak cakapnya proses pentafsiran ini dia dipengaruhi banyak benda lah nanti.
So bila seorang pentafsiran itu dilakukan oleh seorang sejarawan dan sejarawan itu adalah manusia, maka seorang manusia itu dia ada perasaan, dia ada emosi, dia ada ideologi, dia ada bangsa dia, dia ada persekitaran dia. Dia ada apa nak cakap, banyaklah nilai, budaya kan, terlalu banyak. Macam bayangkan awak lah bila seorang sejarawan, banyak sangat benda yang ada dalam diri awak ini. Bila benda yang ada dalam diri seorang sejarawan itu, dia walaupun seorang sejarawan itu dia cuba untuk untuk menjadi seorang sejarawan yang baik dan cuba untuk neutral, okey, mungkin ada dalam 20%, 30% benda-benda yang ada dalam diri dia itu akan mempengaruhi pentafsiran tersebut. Okey. Bila ada benda-benda itu dalam diri seorang sejarawan itu mempengaruhi pentafsiran tersebut, maka pentafsiran tu dia dah tak bersifat objektif lah. Sebab itulah dalam sejarah macam yang saya beritahu, okay, dia tak boleh 100% objektif. Okay. Disebabkan perkara ni lah, bila berlaku pentafsiran maka penulisan sejarah dia tak boleh 100% objektif. Okey, nak cakapnya bila pentafsiran sejarah ni, konsep pentafsiran sejarah ni sebenarnya diiktiraf. Okey, konsep ni sebenarnya diiktiraf sejak persejarahan moden di Barat. Okey, dan maksudnya kat sini bila mereka dah tahu konsep tentang pentafsiran tu, maka seorang sejarawan tu dia bebas memilih peristiwa. Dia bebas memilih bidang kajian. Dia bebas menganalisis. Dia bebas melakukan pentafsiran tapi mesti berdasarkan kepada sumber. Mesti berdasarkan kepada bahan bukti. Mesti kepada fakta-fakta yang boleh diterima. Okey, sebab tadi prosesnya tadi kan, seorang sejarawan tu dia mesti cari sumber, dia dapat sumber, dia mesti kritik, bila dah kritik baru dapat fakta. Sebab tu bila dah disahkan barulah dia melakukan pentafsiran. Okey, nak cakapnya seorang sejarawan tu dia menerangkan peristiwa, mentafsir peristiwa itu dengan pelbagai cara, dengan pelbagai sudut. Sebab seorang sejarawan ni macam saya cakap lah, dia adalah manusia. Setiap manusia tu dia memang berbeza-beza. Termasuklah macam awak. Awak andaikan diri awak je dalam kelas tu kan. Okey. Saya bagi tentang pentafsiran tadi. Awak baca kan. Kemudian awak cuba menerangkan. Dan bila awak baca, awak menerangkan, awak cuba menerangkan tu, menguraikan tu berdasarkan apa yang awak faham. So macam itulah proses pentafsiran tu. Okey, yang ni saya dah cakap dah. Okey, nak cakapnya kenapa sumber ni sangat penting dalam pentafsiran. Sebab sumber ni membolehkan sejarawan tu dia mentafsir dengan baik. Maksudnya kat sini dalam penulisan sejarah, okey, semakin banyak sumber yang digunakan oleh seorang sejarawan itu, maka secara automatiknya sebenarnya lah penulisan itu dia lebih baik berbanding dengan seorang sejarawan itu dia hanya menggunakan sedikit sahaja sumber. Sebab berdasarkan sumber, makin banyak sumber yang digunakan oleh seorang sejarawan itu, dia akan mendapat daftar yang baik dan berkesan. Okay? Macam contoh macam awak lah, macam saya cakap kan, kalau awak buat assignment, awak punya sumber tu sedikit, maka awak punya penyampaian tu kurang lah sebab awak punya bukti tu kurang berkesan. Okay? Maksudnya kat sini memang seorang sejarawan itu dia nak penulisan itu lebih baik, lebih berkesan, dia mesti banyak sumber. Okay? Dan nak cakapnya kalau sejarawan tu terdedah kepada sumber, makin lebih mahir lah dia menggunakan sumber. Sumber ni macam saya cakap lah, dia ada 4 kan. Saya tak tahulah korang ingat lagi ke tak. Kalau tak ingat tu teruk lah kan.
Jangan ambil sejarah lah, lepas ni tukar meja. Tukar ni meja. Okey. Okey, sejarah perkembangan pentafsiran. Pentafsiran ni dia berlaku sejak zaman dulu lagi. Zaman berzaman. Nak cakapnya bila tu susah nak cakap. Tapi sejak ada penulisan sejarah tu memang sebenarnya dah berlaku pentafsiran. Okey. Dan macam kawan awak cakap tadi lah, proses pentafsiran tu berlaku bila dia menulis, dia memerhati, dia mengamati sesuatu benda atau keadaan. Maksudnya dia menulis, dia memerhati, mengamati sesuatu benda atau keadaan itu bukanlah dia lihat saja, okey. Maksudnya dia mesti mengamati melalui sumber tadi. Kan saya kata tadi, dalam pentafsiran sejarah benda yang sangat penting adalah sumber. So dia memerhati, sebenarnya dia memerhati sumber tersebut. Dia mengamati sumber tersebut. So bila dia dah mengamati, dia memerhati, sebenarnya dia membaca kan peristiwa yang terdapat dalam sumber tersebut, dia cuba memahami. Okay? Bila dia dah cuba memahami, dia akan dapat fakta lah. Dan berdasarkan kepada fakta tersebut, dia cuba menghuraikan, menganalisis, menjelaskan. So berdasarkan apa yang dia faham. Okay, itu maksudnya. Okay. Okay. Jika dibandingkan dengan pentafsiran juga pada masa lalu, masa kini ni terdapat kepincangan hasil usaha sejarah dulu. Dia betul lah kan, sebab orang dulu dia mana belajar tentang kaedah sejarah ni. So bila dia tak belajar, dia mentafsirkan sejarah tu dengan sesuka hati dia lah. Apa yang dia faham tentang situasi tersebut. Kan berbanding dengan zaman sekarang ni, contohnya macam awak lah. Awak dah belajar kan, dia tak samalah macam orang dulu. Maksudnya kat sini, bila sejarawan pada zaman klasik contohnya kan, dia berbeza zaman klasik dengan zaman moden ni. Okay. Bila zaman klasik, maksudnya dia dipengaruhi oleh diri sejarawan itu, persekitaran pada ketika itu. Contohnya sebab tu ada pentafsiran dalam penulisan sejarah tu ada mitos, ada legenda. Okey, kalau awak tengok contoh yang paling dekat adalah sejarah Melayu. Kalau awak baca bab-bab yang awal itu adalah tentang mitos, adalah tentang legenda dan kemudiannya beransur-ansur terdapatnya fakta. Tapi kenapa kita masih lagi boleh menerima buku sejarah Melayu itu sebagai sumber? Dan sumber pertama pula tu. Okey, sebab mereka ni tak ada guide, maksudnya tak ada panduan pada ketika itu. Mereka tak belajar pada ketika itu. So apa yang mereka tafsirkan itu adalah betul lah, tapi cuma seorang sejarawan pada zaman sekarang, zaman moden ni, dia dah tahu bahawa mitos legenda tu tak boleh diterima akal. So seorang sejarawan pada zaman moden ni, dia tak ambil lah fakta-fakta mengenai mitos dan legenda tu. Dia cuma ambil fakta-fakta yang benar, yang boleh diterima akal. Sebab dalam sejarah ni, benda yang kita benda yang kita nak tulis itu adalah benda yang diterima akal. Okey, benda yang munasabah. Sebab kita dah belajar pada zaman sekarang, benda yang mitos, benda legenda itu tidak boleh diterima lagi pada masa sekarang. So sebab tu bezalah sejarawan klasik ni dengan sejarawan yang moden ini. Okey. Okey, selain pada tu, nak cakapnya setengah daripada mereka ni pada zaman klasik ni, mereka ni tak menjelaskan tentang sumber yang mereka tulis itu. Sebab tu kadang-kadang dia tak berapa, sumber mereka ni tak berapa jelas lah. Walau bagaimanapun, walaupun mereka ni tak menjelaskan tentang sumber yang mereka dapat, tapi itulah situasinya pada ketika itu. Sebab mereka tak belajar lagi tentang kepentingan bahawa wajib lah saya kata, wajib untuk menulis sumber dalam penulisan sejarah. So sebab itulah juga penulisan mereka itu masih lagi boleh diterima. Tapi
kalau nak cakapnya penulisan secara nak cakapnya adakah tulisan mereka, pentafsiran mereka itu bersifat objektif, dia nak cakapnya dia bukanlah memang sangat, macam nak cakap bukan kalau peratus tu mungkin 60 50% saja kadang-kala boleh dianggap sebagai betul. Sebab ada unsur-unsur tu lah, dan mereka ni sebab situasi pada ketika itu mempengaruhi mereka. Okey. Okey, nak cakapnya kalau zaman sekarang adakah pentafsiran itu bersifat objektif? Dia boleh bersifat objektif. Tapi bukan 100% objektif. Okey. Macam saya tadi cakap tentang sejarawan silam, yang saya boleh bagi adalah Herodotus, Thucydides, Nanang. Mereka ni menulis benda yang betul. Okay. Kalau macam Herodotus ni, dia bukan tak ada mitos. Dia macam nak cakap, dia masih lagi ada unsur, tak banyak lah. Herodotus ni terlalu sedikit. Macam Thucydides tak ada. Macam Nanang ni ada. So tapi tafsiran mereka ni sebab mereka tak tahu konsep persejarahan tu, menggunakan persejarahan yang sepatutnya berlaku pada zaman moden ni. Okay. Okay, bila berlakunya pentafsiran yang bersifat, yang kita ada kaedah pentafsiran yang betul ini. Okay, pentafsiran yang betul ini berlaku apabila seorang tokoh Leopold Warrenker, salah ejaan saya ni, Leopold Warrenker ni merupakan seorang sejarawan barat yang di Jerman, di Universiti Berlin. Beliau ni lah yang memperkenalkan kepada kaedah penyelidikan yang lebih kritis. Nak cakapnya, yang ni saya dah cakapkan tentang Leopold Warrenker ni. Leopold Warrenker ni dia seorang, bukan pada peringkat awalnya dia bukan orang sejarah. Okay, dia adalah orang teologi, tapi dia berminat dengan sejarah. Dia bukan saja berminat dengan sejarah, tapi dia mengkaji macam mana sejarah itu boleh menjadi satu bidang ilmu yang tersendiri. Sebab sebelum ini sejarah ni pada zaman Herodotus, Thucydides dan sebelum-sebelumnya itu, sejarah ni bukanlah satu bidang yang tersendiri. Dia masuk dalam falsafah, dia masuk juga dalam sastra. Dia bukan satu bidang tersendiri. Dan orang yang mengajar sejarah tu bukan orang sejarah juga. Orang yang mengajar sejarah itu adalah orang yang berminat dengan sejarah, orang yang bekas tentera, ahli politik, nak cakapnya, lawyer. So maksudnya orang yang bukan sejarah. Okay. Dan bila mereka ni bila yang mengajar sejarah di universiti, di sekolah, itu adalah orang bukan sejarah, so secara automatiknya penyelidikan, secara automatiknya sejarah tu tak boleh berdiri sendiri lah. Dan Leopold Warrenker ni menyedari bahawa sejarah tu sangat penting. Bukan saja Leopold Warrenker yang menyedari bahawa sejarah tu penting, orang yang sebelum-sebelum pun sama. Dan negara, kerajaan sesebuah negara tu pun merasakan bahawa sejarah tu sangat penting. Kan, terutamanya macam Prussia ni, macam Jerman ni lah. Sebab tu bila kerajaan melihat bahawa sejarah tu sangat penting, so sebab itulah sejarah diajar di sekolah-sekolah. Dan Leopold Warrenker ni, nak cakapnya Leopold Warrenker ni, dia okey, Leopold Warrenker ni merasakan bahawa sejarah ni perlu berdiri sendiri. So bila perlu berdiri sendiri, itu yang diasaskan kepada sejarah itu seperti sebenarnya berlaku. Saya tak ingatlah saya dah ajar ke belum. Mungkin belum kot. So nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang Leopold Warrenker ni. Okey.
So dia Paul Anka ni dia memperkenalkan sejarah tu seperti sebenarnya berlaku, dan dia memperkenalkan kaedah-kaedah sejarah ni lah, macam saya cakap tadi, seorang sejarawan tu mesti cari sumber, lepas dapat sumber dia lakukan kritikan luaran dalaman, bila dah betul dia dapat fakta, kemudian bila dia dapat fakta baru dia melakukan pentafsiran. Okey. Okey, macam mana tafsiran sejarah itu bersifat objektif? Okey. Seorang sejarawan tu pada asasnya penerangan sesuatu peristiwa tu berdasarkan sumber yang kekal lah, yang lengkap. Tak boleh dipertikaikan. Okey, macam saya cakap lah minggu lepas tu, fakta yang objektif tu dia apa tu akan terhasilnya tafsiran objektif. Berdasarkan fakta yang objektif, dia akan terhasilnya tafsiran yang bersifat objektif. Dan nak cakapnya macam mana tafsiran tu boleh bersifat objektif, seorang sejarawan tu dia akan sedaya upaya untuk memuaskan hati semua pihak. Okey, berdasarkan kepada fakta-fakta yang didapat tadi. Okey, maksudnya nak cakap secara konsepnya, macam mana seorang sejarawan tu boleh tafsir secara objektif adalah dia dapat memuaskan hati semua pihak. Tapi nak cakapnya secara hakikatnya sebenarnya, adakah kita ni boleh nak cakapnya boleh dapat memuaskan hati semua pihak? Tak kan? So itu konsep, tapi hakikatnya tidak. Okay? Faham ya? Konsep dengan hakikat. Okay, macam Leopold orang ke tadi saya cakap lah, gambaran yang diberikan oleh seorang sejarawan itu mestilah seperti sebenarnya dia berlaku. Okay? Maksudnya kat sini seperti sebenarnya berlaku ni, dia membiarkan fakta sejarah tu dia bercakap sendiri tanpa penglibatan sejarawan sebutnya. Nak cakapnya bila dia baca fakta tu, berdasarkan fakta tersebut lah. So nak cakapnya bila membiarkan fakta sejarah tu bercakap sendiri, secara automatiknya sebenarnya ikut kita punya pemahaman bahawa kuranglah berlakunya pentafsiran, kuranglah berlakunya huraian. Sebab bila benda-benda ni cuba untuk nak cakapnya, cuba dihadkan, maka penulisan sejarah tu mungkin dia nak cakapnya kurang menarik lah. Okay. Dan macam Tolstoy ni kata objektif bila karya tu dapat bertahan daripada kritikan, dapat bersaing secara berkesan dengan karya yang lain dan melambangkan satu usaha yang jujur untuk melihatkan masa depan seperti sebenarnya berlaku. Memang nak cakapnya seorang sejarawan ni dia bersedaya upaya akan berlaku jujur, tapi sedaya upaya macam mana pun bila seorang sejarawan itu adalah manusia, dia akan dipengaruhi oleh sifat manusia itu. So objektif ni sebenarnya dia tak boleh 100%. Walau bagaimanapun nak cakapnya, walaupun pentafsiran objektif ini tidak berlaku 100%, bukan bermaksud penulisan sejarah itu adalah nak cakap salah, bukan. Okay? Cuma dia tak boleh capai 100%. Itu saja. Okay? Dan taksiran objektif ni merupakan taksiran penerangan tu berdasarkan pada sumber yang kekal, yang lengkap. Macam saya cakap tadi lah. Okay? Okay, yang ni tadi saya dah cakap dah, seorang sejarawan tu macam mana dia nak capai objektif, dia mesti melakukan proses penyelidikan, iaitu proses kaedah tadi lah, cari sumber, lepas tu sumber tu mesti dikritik, dah kritik luar dan dalam, dia benar, kemudian faktanya itu adalah tak boleh disangkal dan sebagainya. So dia dah melakukan proses-proses itu, so pentafsiran itu boleh dianggap objektif. Dan nak cakapnya macam mana hasil penulisan objektif itu perlulah dipertahankan kebenarannya sekurang-kurangnya untuk dapat satu penerangan yang lain. Okey, dan nak cakapnya seorang sejarawan tu harus memahami dan mengamali proses penyidikan sistematik untuk menghasilkan karya. Itu yang harus dilakukan oleh seorang sejarawan.
So nak cakapnya mereka ni mesti menggunakan sumber utama, benar, dan bukan sumber yang diselewengkan. Seorang sejarawan tu harus memeriksa, kaji, analisis sumber macam saya cakap tadi. Dia mestilah kritis dan jujur. Kemudian barulah seorang sejarawan itu mentafsirkan sesuatu sumber itu, menerangkan peristiwa itu dengan apa yang dia fahami. Dan dia mestilah berfikiran terbuka, dia mestilah berpandukan kepada sumber dan bukanlah berdasarkan pada ideologi, motif dalam diri, desakan-desakan, berat sebelah dan sebagainya untuk yang menyebabkan penulisan atau pentafsiran itu tidak bersifat objektif. Okey, tadi dah bercerita tentang tafsiran objektif. So sekarang ni adakah korang dengar saya ataupun saya bercakap sendiri? Dengar doktor. Dengar doktor. Dengar? Dengar doktor. Wah, saya ingatkan saya bercakap sendiri je, semua senyap. Okey, apa yang saya cakap tadi faham ke? Faham doktor. Betul faham Faham Okey, kita masuk kepada tafsiran. Faham doktor. Okey, kita masuk kepada pentafsiran subjektif. Okey, pentafsiran subjektif ni macam saya cakap tadi, macam mana berlaku? Tadi dah tafsiran objektif. Objektif ni kita dah tahulah macam mana dia boleh jadi objektif sebab sumbernya. Okey, ada sumber. Selagi ada sumber dia boleh objektif lah. Tapi sumber itu dipengaruhi oleh manusia. Manusia, sejarawan tu lah. Sejarawan adalah manusia. Okay. Bila dia nak manusia, dia ada faktor naluri dia, ada kecenderungan dia memilih sesuatu itu dia anggap penting ataupun tak penting. Kalau dia rasa penting, dia ambil lah. Kalau dia rasa tak penting, dia akan buang. Maksudnya dia tak ambil pun. Selain pada tu, macam mana tafsiran tu boleh bersifat subjektif apabila seorang sejarawan tu dia terpengaruh dengan agama dia, dengan ideologi dia. So bila benda ni macam saya cakap, dia mempengaruhi seorang sejarawan tu, dia boleh bersifat subjektif lah sebabnya bila seorang sejarawan tu dia dipengaruhi oleh agama, ideologi tu dan pegangan dia tu, tindakan dia tu semakin committed seorang sejarawan tu terhadap benda-benda ni, semakin besarlah kemungkinan dia untuk bersifat subjektif. Maksudnya dia lebih memihak. Macam kawan nak cakap tadi lah tentang sejarawan barat kan, dia memihak kepada pihak barat tu sebab dia dipengaruhi oleh ideologi dia lah. Naluri dia sebagai seorang barat itu. Untuk menutup untuk menegakkan kebenaran pada mereka lah sebenarnya, walaupun benda tu tak betul. So sebenarnya benda-benda ni lah yang akan mempengaruhi pentafsiran dalam sejarah. Seorang sejarawan tu dia ada akal fikiran, dia ada tujuan, dia ada pemilihan, dia ada kecenderungan berdasarkan kepada pengalaman dan zaman yang tertentu. Sebab tu macam saya cakap tadi, seorang sejarawan ni dia bukan hidup pada zaman ni je. Zaman yang sebelum tu pun ada sejarawan. Sebab tu bila suatu sumber itu dijumpai oleh seorang sejarawan pada zaman klasik, pentafsirannya tak sama dengan sejarawan pada zaman moden. Sama juga pentafsiran yang dilakukan oleh sejarawan orang India ke, maksudnya kat sini apa pun yang ditulis oleh seorang sejarawan itu, dia memang sangat berbeza dengan sejarawan yang lain. Walaupun sejarawan itu dia sama bangsa, sama negara, so dia pun pentafsiran tu memang tak sama.
Sebab dia ada akal fikiran. Sejarawan ni ada akal fikiran dia sendiri, dia ada tujuan dia sendiri. Okay, dia ada pemilihan dia sendiri, dia ada kecenderungan dia sendiri. So nak cakapnya benda-benda ni lah nak cakapnya akan mempengaruhi seorang sejarawan dan pentafsiran itu akan berlakulah pentafsiran bersifat subjektif. Okay. Dan nak cakapnya banyaklah lagi kan benda-benda yang mempengaruhi seorang sejarawan ni. Awak baca sendirilah ya. Okay. Okay, ini adalah ciri-ciri pentafsiran sejarah tu bersifat subjektif. Yang pertama tadi macam saya cakap tadi, komited kepada agama atau ideologi. Okay, dia membuat dakwah ke, dia buat propaganda ke dalam karya dia. Dan semangat nasionalisme juga boleh menyebabkan pentafsiran bersifat subjektif sebab dia memberi kepentingan dan keutamaan pada bangsanya saja. Kemudian sejarawan menganggap sejarah ini sebagai satu kajian atau penyidikan saja. So dia tak ada nak cakapnya tak ada unsur-unsur nak cakapnya bukan tak ada unsur-unsur. Dia tak menyedari bahawa benda yang dia tulis itu adalah sangat penting dan memberi kesan kepada orang lain. So sebab itulah kadang-kala pentafsiran ini bersifat subjektif. Okey, walaupun nak cakapnya seorang sejarawan tu dia mempunyai kebebasan untuk mentafsir atau menerangkan sesuatu peristiwa tu berdasarkan apa yang mereka faham, berdasarkan pandangan mereka, tapi pentafsiran dan penerangan seorang tu adalah berlainan. Tapi nak cakapnya sebab itulah pentafsiran itu walaupun nak cakap macam mana? Walaupun sesuatu topik tu sama, contohnya ekonomi Tanah Melayu. Kan? Contohnya ekonomi Tanah Melayu. Bila ada 10 orang sejarawan membuat penulisan sejarah tentang ekonomi Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua contohnya. Okay? Bila kamu baca, maka akan terhasillah satu penulisan sejarah yang 10 orang itu adalah berbeza-beza. Dia punya isi, dia punya maksudnya dia punya penulisan sejarah itu adalah berbeza. Sebabnya seorang sejarawan tu dia dipengaruhi oleh diri dia itu, dia dipengaruhi oleh sumber yang dia dapat, dia dipengaruhi oleh apa yang dia faham tentang sumber tersebut dan macam mana dia melihat sumber tersebut, persekitaran dia macam mana, zaman dia macam mana. Benda-benda inilah yang nak cakap menyebabkan pentafsiran itu bersifat subjektif. Okay. Yang ni saya dah terangkan kot. Saya rasa semua orang faham kot tentang pentafsiran subjektif tu. Faham ke? Ada orang ke? Ada soalan? Faham Faham aja. Okey, ni tadi kawan awak cakap tentang pentafsiran yang dipesongkan. Tafsiran ni boleh dipesongkan. Okey, sebab sejarah ni memang boleh dipesongkan. Okey, sebab nak cakapnya pesong tu kenapa berlaku pemesongan dalam tulisan sejarah? Dalam pentafsiran sejarah. Sebab dia ada motif lah dalam diri seorang sejarawan tu. Motif atau kepentingan politik, ekonomi, motif dalam diri bersifat berat sebelah, semua ni memang nak cakapnya? Memang boleh berlaku. Okey. Macam kawan awak cakap tadi tentang tentang yang di Perak tadi, keadaan huru-hara kan. Motif penulis barat tu nak menyatakan bahawa mereka campur tangan di Tanah Melayu khususnya di Perak ni disebabkan oleh keadaan huru-hara tu. Okay.
motif mereka. Sebabnya mereka nak menyembunyikan tujuan sebenar. Nak sembunyikan tujuan sebenarnya mereka tu, kenapa mereka nak campur tangan. Tujuan sebenar mereka nak campur tangan adalah untuk menguasai ekonomi tu. Tapi macam mana nak tutup? So dia ambil lah benda peristiwa huru-hara tu untuk menutup motif mereka yang sebenar. Nak cakapnya, adakah salah? Tak salah sebab ada bukti. Memang ada bukti mengatakan bahawa ada huru-hara tu. Okey? Memang ada. Tapi cumanya nak cakap tafsiran itu cuba dipesongkan oleh pihak barat lah. Sebabnya bukan itu saja sebab kenapa barat cuba untuk untuk campur tangan. Okay? Banyak lagi sebab. So itu antaranya. So tafsiran itu boleh dipesongkan. Okey. Sejarah dipengaruhi oleh nilai budaya. Maksudnya kat sini seorang sejarawan tu dia ada nilai budaya. Nak cakapnya walaupun kita kat Malaysia kan nilai budaya kita adalah berbeza-beza. Okey. Nak cakapnya orang Semenanjung tak sama nilai budayanya dengan orang di Sabah, dengan di Sarawak. Kan? Itu orang Melayu. Kan? Orang yang lebih kurang bangsanya. Tapi bangsanya ke? Sama ke? Sama ke bangsa kita? Sabah Sarawak? Boleh bagi jawapan? Sama tak bangsa kita Sabah Sarawak? Ada orang ke? Sama. Sama. Lebih kurangnya sama lah kan? Walaupun kita punya tu suku kaum kita dusun, iban dan sebagainya. Tapi lebih kurangnya sama. Cuma kita punya nilai budaya adalah berbeza-beza. Okey. Bila nilai budaya ni ada dalam diri seorang sejarawan, kalau contohnya orang Iban, kan, dia mengkaji tentang orang Melayu. Okey. Bila dia dapat sumber tentang orang Melayu ni, orang Melayu ni jahat contohnya, kan, suka membuang masa. So dia pun tak suka dengan orang Melayu sebab dia orang Iban. So benda ni akan mempengaruhi orang sejarawan yang bangsa Iban itu. Dia akan mempengaruhi penulisan dia lah, sebab satu dia tak suka dengan orang Melayu. So dia akan berusaha untuk menerangkan, menghuraikan, menganalisis tentang keburukan orang Melayu. Itu dah masuklah nilai budaya ni. Kalau contohnya kalau orang Melayu ni yang menulis tentang orang Melayu, so dia rasa bila dia jumpa sumber tentang orang Melayu, tentang kebaikan orang Melayu, so dia rasa dia cuba untuk menulis tentang yang baik-baik saja tentang orang Melayu. So benda tu dah mempengaruhi, walaupun apa yang dia tulis itu bukanlah salah. Sebab dia ada sumber, dia ada bukti. Sejarah ni, selagi dia ada sumber, dia ada bukti, dia tak salah. Okay, dia takkan salah. So, cuma penulisan dia itu bersifat subjektif lah. Okay. Dengan syarat dia melakukan step ataupun kaedah-kaedah yang sepatutnya dilakukan oleh seorang sejarawan. Okay. Okay, selain pada tu pemikiran sejarawan juga dibentuk oleh persekitaran waktu dan tempat dia. Yang ni awak fikir sendiri dah ya. Malah dapat sebelum anda mengkaji sejarah, kajilah ahli sejarah, dan sebelum anda mengkaji ahli sejarah, kajilah persekitaran sosial. Maksudnya kalau awak baca buku, kena tahulah siapa penulis tersebut. Macam tadi kalau awak kata barat, kan? Okay. Dia adalah orang barat. Jadi persekitaran dia belajar di barat itu macam mana persekitaran dia di negara barat. Bila dia menulis tentang tanah Melayu, so macam mana pada pandangan dia. So benda-benda ni akan mempengaruhi seorang sejarawan tu lah. Sebab tu bila kita baca buku, kita kena tahu siapa sejarawan tu.
Okay. So barulah kita boleh percaya ataupun tidak. Sebenarnya nak cakapnya, penulisan sejarah ni, bila awak baca, kalau ada 5 cukup lah, 5 buku, tajuk yang sama, okay, dia tak cakap benda yang sama. Sehingga kan dia berlakunya kekeliruan. Tapi seorang sejarawan, kalau awak lah contohnya seorang pelajar sejarah yang rajin membaca, okay, dia akan secara automatiknya dapat tahu bahawa satu penulisan itu boleh dipercayai ataupun tidak. Okay. Okay. Nak cakapnya ada beberapa orang sejarawan yang bercakap tentang pemesongan tafsiran ni. Kenapa boleh terpesong? Terpesong sebab dia kata semangat parti terlalu yakin pada sumber sendiri, menulis untuk memperolehi kasih, okay? Dan kenapa saya tak nampak? Ataupun untuk kepentingan diri sendiri, ataupun macam penulisan ni boleh berlaku pemesongan apabila seorang tokoh tu dia mana cakapnya, dia menyuruh seorang sejarawan tu menulis tentang diri dia. Okay. Dan dia bagi sumber-sumber yang baik-baik aja tentang diri dia. Dia bagi maklumat yang baik-baik saja tentang diri dia. Itu pun boleh berlaku pemesongan dalam penulisan sejarah. Yang ni saya cakap dah tadi. Okey, kebebasan mentafsir. Memang seorang sejarawan tu dia bebas mentafsir, tak ada sekatan. Macam awak contohnya, awak buat assignment. So saya tak ada sekatan terhadap pentafsiran yang kamu lakukan lah. So buat saja penulisan awak, pentafsiran awak berdasarkan apa yang awak faham. Tak ada sekatan. Masuklah saya. Saya pun kalau saya menulis pun tak ada orang sekat tentang pentafsiran yang saya lakukan selagi tafsiran yang saya buat itu adalah berdasarkan kepada sumber yang berkaitan. Sumber itu mesti dah sahih, tak ada motif yang tersembunyi, okay? Tak mencampur adukkan fakta dan imajinasi, tak memuatkan nilai pengadilan moral dan dalam diri. Maksudnya nak cakap macam ni, seorang sejarawan ni dia imajinasi ni sebenarnya perlu sebagai seorang sejarawan. Sebab seorang sejarawan yang berimajinasi tinggi, penulisannya adalah kreatif, lebih kreatif. Tapi nak cakapnya, imajinasi ni dia tak boleh mempengaruhi penulisan sejarah. Okay? Sebab terlalu berimajinasi pun dia akan merosakkan penulisan sejarah. Dia akan merosakkan pentafsiran sejarah. So, walaupun dia perlu ada, tapi dia tak boleh berlebihan. Okay? Okay, yang ni awak baca sendiri tak ya? Okey, bagaimana menilai sesuatu pentafsiran itu mengikut kaedah yang betul? Okay. Setengah fakta tu adalah menirukan. Kadang-kadang memang kalau baca buku memang dia menirukan. Okay. Tapi ahli-ahli sejarah tu dia akan menanyakan persoalan-persoalan yang berbeza mengenai masa lampau. Macam awak pun. Okay, kalau awak buat assignment kan, bila awak baca buku, bila awak baca buku, awak faham tentang fakta dalam buku tu. Bila ada lima orang cukup lah. Cuba tanya, mesti dia punya dia punya apa yang awak faham itu adalah berbeza-beza. Okay. So macam mana nak menilai tafsiran ahli sejarah tu? Dia ada 3 sebenarnya. Boleh berhujah, boleh berdebat, boleh juga buat penilaian. Okay. Kalau cara hujah ni
kalau awak baca buku, contohnya awak tanya apakah masalah sejarah dalam bila awak baca buku tu, so awak akan tahu apakah permasalahan sejarah yang pengarang tu nyatakan. Apa tesisnya? Bagaimana tesis itu diambil? Dari mana lah, maksudnya daripada sumber. Apakah jenis buku sejarah itu yang awak baca tu? Kemudian apakah kaedah atau teknik pengarang itu gunakan? Apakah bukti yang diketengahkan? Bolehkah anda mengenal pasti satu aliran tafsiran? Dan apakah sumber yang digunakan? So itu ada persoalan-persoalan yang awak boleh ajukan dalam pembacaan awak. Okay. Yang kedua, perdebatan. Contoh, sejauh manakah buku tu dibandingkan dengan buku-buku tulisan yang lain? Sama ke? Walaupun sama topik, sama ke faktanya? Biasanya faktanya akan sama. Cuma pentafsiran aja berbeza. Kemudian sejauh manakah tulisan ini berbeza? Kenapa tulisan ini berbeza? Okay, so awak cuba bacalah kalau ada contoh 5. Kenapa 5 penulisan ini berbeza? Adakah dia berbeza sebab sumbernya tak sama? Ataupun dia berbeza, sumbernya sama tapi dia punya pentafsirannya berbeza? So itu benda-benda yang awak boleh persoalkan. Kemudian adakah dia menggunakan sumber ini dengan cara yang sama? Kemudian adakah mereka menggunakan kaedah atau teknik yang sama? Adakah mereka bermula dari sudut pandangan yang sama atau berbeza? Adakah karya ini ditujukan kepada audiens yang sama? Okey. Bilakah karya ini ditulis? Adakah pengarang itu mempunyai latar belakang yang berbeza? Adakah mereka berbeza dari segi andaian politik, falsafah, etika, budaya dan keagamaan? So benda-benda ni sebenarnya akan mempengaruhi pentafsiran. Okey. Contohnya kalau awak nak menilai pula, adakah pengarang ni mengetengahkan satu hujah yang yakin, bukti ni menyokong ke tak? Okey, bukti tu sebenarnya buktikan apa yang pengarang tu dakwa ke tak? Okey. Adakah pengarang tu membuat apa-apa kesilapan fakta? Adakah pengarang tu menggunakan kaedah atau teknik yang boleh dipersoalkan? Apakah soalan-soalan tu masih tidak terjawab? Adakah pengarang mempunyai satu tujuan polemik yang tersembunyi? Okay. Maksudnya kat sini, bila seorang contoh macam awak membaca hasil yang dibuat oleh sejarawan tu, persoalan-persoalan ni boleh awak buat dan awak juga akhirnya akan melakukan pentafsiran sendiri tentang buku tersebut, tentang hasil hasil sejarah tersebut. Okey. Okey. Setakat tu je. Okey, ada apa-apa nak tanya? Faham ke tak tuan? Dengar tak suara saya? Faham ke tak faham? Zulkhair. Ya, faham? Faham doktor. Faham. Yang lain Izzuddin? Faham doktor. Amira? Faham doktor. Nur Farina? Faham doktor. Okey. Kalau dah faham, ada soalan? Soalan lagi. Mungkin soalan lagi, saya nak tahu awak faham ke tak faham. Faham ya. Apa ini? Doktor, Ya. Saya ada satu soalan lah. Yang doktor cakap tadi ada tokoh sejarah berkata penulisan sejarah akan dikira sekiranya ditegur selepas dikritik oleh sejarawan lain. Adakah setiap penulisan sejarah perlu dikritik kesahihannya kepada ahli sejarawan lain? Itu soalan saya. Dia nak cakap ni, kalau awak jadi seorang sejarawan kan, bila awak membaca, secara automatik awak akan kritik.
Betul ke dia tulis ni? Mana fakta dia dapat ni? Kenapa dia cakap macam ni? Dia automatik. Macam kalau baca buku kan, benda ni berlaku tak? Berlaku. Berlaku kan? Dia macam tu lah. Tapi benda ni kalau dia nak cakap lagi dia tak salah, maka tak ada orang kritik secara, nak cakapnya secara terbuka lah. Maksudnya kalau dia salah, kalau fakta tu salah, memang betul-betul salah. Seorang sejarawan tu dia menulis, kemudian ada orang lain membaca dan dia dapati fakta itu adalah salah, maka seorang sejarawan yang baca tu dia boleh kritik. Dia boleh kritik hasil tulisan tu dengan menggunakan kaedah forum. Ataupun dia menggunakan kaedah dia menulis mula artikel lah untuk membuat kritikan. Itu boleh dilakukan oleh seorang sejarawan. Sebab tu dia cakapnya seorang sejarawan ni dia tak boleh menulis tapi dia mesti berdasarkan kepada sumber. Ya. Sangat penting. Bermakna kritikan tu bukan maksud kritikan terbuka je lah. Makna ada kritikan lain lah. Macam kritikan dan kita membaca secara tak langsung kita kritik kan. Kalau sumber itu betul, maknanya penulisan sejarah kita ada betul lah. Dia tak perlukan kritikan terbuka lah. Betul. Tak perlu. Sebab kan saya cakap tadi, pentaksiran ni dia bebas kan? Dia bebas. Tidak tahan. Dia tak tahan. So, selagi dia menggunakan sumber, dia gunakan fakta, selagi tu tafsiran itu dianggap betul lah. Cuma tafsiran itu dia boleh bersifat objektif ataupun dia sifat subjektif. Itu je. So, subjektif ni dia bukan salah. Tak. Bukan 100% salah. Selagi dia tak dipesongkan. Maksudnya fakta tu bukan fakta yang salah lah. So cuma dia mentafsirkan itu berdasarkan apa yang dia fahamkan. Orang sejarawan tu dia mentafsir berdasarkan apa yang dia faham tau. Tentang fakta tersebut. Baik Doktor, terima kasih Doktor. Okay. Yang lain nak tanya? Tak ada? Tak ada nak tanya? Semua faham? Semua faham Faham Doktor. Okay. So maksudnya kat sini kalau dah faham, kita boleh teruskan nanti minggu depan soal tentang apa Minggu depan tentang apa? Perbincangan minggu depan sama dalam performa tu lah selepas tajuk pentafsiran yang tu awak cari sendiri, baca artikel, bacalah apa-apa pun berkenaan tajuk tersebut. Kemudian kita minggu depan kita akan bincang. Dan supaya, kenapa saya suruh baca? Sebab supaya bila saya terangkan awak akan. Jadi kalau awak tak baca, maksudnya awak tak akan faham lah. Okay? Konsep pengadilan moral. Minggu depan konsep pengadilan moral. So boleh baca tentang pengadilan moral. Saya lupa nak cakap tadi tentang assignment individu tu, saya dah bagi contoh panduan untuk membuat review artikel. So nanti boleh tengoklah dalam tapak assignment. Kemudian apa kan nak cakap ni, masa awak bagi private message tu, tolong tulis nama dan kumpulan sekali sebabnya dia bercampur sebenarnya, kumpulan A, kumpulan B. Sebab tu bila saya baca, kenapa sama? Terutamanya untuk yang PowerPoint tu kan. Kenapa tajuk yang sama tapi orang lain kan? So saya bila baca, rupanya baru saya tahu. Bila saya dah balas-balas tu,
Oh, baru saya tahu rupanya kumpulan lain. So nanti kena letak nama kat matrik dan grup awak lah. Okay? Setakat tu faham Faham doktor. Okay. Faham doktor. Okay. Kalau Doktor faham, nak tanya Faham je. doktor. ya. Ada nak tanya? Yang apa tu kata doktor yang artikel tak boleh sama tu tak boleh sama dengan grup kita orang je kan? Tak ada kalau apa tu tersama grup sebelah tak ada apa-apa kan? Oh, tak boleh. Hah? Grup sebelah pun tak boleh. Oh. Tak boleh. So saya tak galak, saya tak nak sebabnya banyak sangat artikel yang ada dalam internet tu. So tolonglah jangan sama. Okay? Okay, Baik, baik. doktor. Okay, yang ni? Yang lain ada soalan? Tak ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, kita sambung kita punya pembelajaran ni pada minggu depan ya, tajuk pengadilan moral. Okay, kalau ada apa-apa soalan, boleh apa tu? Ada yang buat WhatsApp group tu kan? Hadi buat ke WhatsApp group yang dengan saya? Ya ada doktor. Ada. So dalam WhatsApp group tu boleh hantar artikel yang awak nak review tu. Supaya nanti saya boleh sahkan bahawa dia boleh review ataupun tidak. Nanti kalau tak, apa nak cakapnya, penat aja awak buat, lepas tu apa tu nak cakapnya tak ni kan. Apa nak cakap, tak diterima, saya batalkan. Kan? Okay? Ini yang hantar dekat apa tu grup WhatsApp nanti artikel yang individu lah ya doktor. WhatsApp. WhatsApp tu artikel boleh kot, video tak boleh kot. Artikel boleh. Video tak boleh. Okay? Okay, itu je. Harap faham Okay, jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Assalamualaikum. Salam doktor. Selamat hari doktor. Salam. Ya, Salam doktor. Selamat makan tengah hari ni. Lapar dah ni. Sampai raya doktor. Raya. Bye. Ada.